Kembali dengan laporan Dewan Rakyat, antara isu yang dibangkitkan berhubung pelaksanaan sistem subsidi minyak bersasar serta usaha kementerian menangani kemalangan jalan raya membabitkan kenderaan berat. Butirannya kita bersama Amirul Hakim Lokman di Parlimen. Silakan Amirul. Ya, Hamimah. Bagi pelaksanaan sistem subsidi petrol RON 95 secara bersasar telah dibuka oleh Kementerian Kewangan pada Isnin lalu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tender itu meliputi tender mencadang, mengkaji, mereka bentuk, penguji, mentauliah serta operasi perkakasan perisian dan aplikasi untuk sistem berkenaan. Sistem pelaksanaan subsidi bersasar RON 95 apabila dilaksanakan nanti mestilah berlangsung atau berjalan dalam keadaan seamless, licin dan lancar, tak patut ada gangguan. Yang kedua, engagement ini memberikan isyarat bahawa sistem yang nantinya bila dipilih, ianya mesti ada keupayaan untuk kita melakukan satu proses yang dianggap scalable. Maknanya kita boleh expand untuk tujuan dan penggunaan maksud lain. Kalau nantinya kita nak laksanakan program subsidi bersasar untuk item pengguna yang lain, kita masih boleh mengguna pakai sistem yang sama. Beliau berkata demikian ketika waktu pertanyaan menteri di Parlimen pagi tadi. Menjawab soalan ahli Parlimen Merbuk Nur Azrina Surip mengenai hasil libat urus kementerian untuk melaksanakan subsidi bersasar. Datuk Seri Saifuddin berkata pihaknya telah mengadakan sesi libat urus dengan Bank Negara, Syarikat Minyak, Pengurusan Stesen Minyak, Badan Bukan Kerajaan dan Persatuan Pengguna. Ujarnya kementerian akan melakukan langkah pelaksanaan selanjutnya setelah syarikat pembekal dipilih. Dan sementara itu, Datuk Seri Saifuddin turut optimis bahawa sistem subsidi petrol ini dapat dilaksanakan mengikut jadual pada suku kedua tahun hadapan. Terima kasih. Soalan saya mudah saja seterusnya. Apakah kementerian yakin bahawa program subsidi bersasar ini boleh dilaksanakan pada suku tahun kedua 2019 nanti? Kalau nanti kita laksanakan, kita berharap kita dapat laksanakan ia secara berperingkat. Bukannya satu roll out senapas sekali sahaja. Kita harap kita boleh lakukan dulu secara berperingkat atau gradual, secara try run, dan supaya nak menyediakan masyarakat dan orang ramai, sebab bila dilaksanakan nanti Datuk Dipertua akan ada yang layak dapat, akan ada yang tidak layak dapat. Jadi biar ada adjustment atau penyesuaian itu sempat dilakukan. Jelasnya, kementerian juga mengambil kira pandangan semua pihak sebelum melaksanakan sistem tersebut secara menyeluruh termasuk meneliti aspek harga minyak. Dalam pada itu, Dewan dimaklumkan Kementerian Pengangkutan akan mempertimbangkan untuk memasang kamera litar tertutup atau CCTV terhadap kenderaan berat termasuk lori. Menterinya, Anthony Locke berkata langkah itu bagi mengurangkan kemalangan melibatkan kenderaan tersebut. Adakah pihak kementerian akan melaksanakan polisi di mana mensyaratkan supaya semua kenderaan berat atau kenderaan awam untuk memasang kamera CCTV? Kenaan dengan CCTV memang beberapa hari yang lepas saya telah mengumumkan bahawa bermula tahun 2020 semua bas termasuklah bas ekspres, bas persiaran, bas berhenti-henti, untuk bas-bas yang baru didaftarkan mereka perlu memasangkan CCTV. Tetapi cadangan daripada Yang Berhormat Kota Melaka tadi untuk dilanjutkan kepada lori-lori dan kenderaan berat, ini sesuatu yang kita perlu pertimbangkan dengan lebih lanjut kerana ia melihat kepada practicality-nya dan juga kosnya dan sebagainya. Tetapi apa-apa cadangan yang dapat menambah baik untuk memastikan keselamatan orang ramai dapat dijamin, kita akan cuba laksanakan. Menjawab soalan asal dari ahli Parlimen Padang Surai, Karupaya Matusami yang bertanyakan statistik kemalangan jalan raya melibatkan pemandu positif dadah dan alkohol melebihi had. Antoni berkata mengikut laporan perangkaan kemalangan jalan raya dikeluarkan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Polis Diraja Malaysia sejak 2013 hingga 2017, 1,753 kesalahan direkodkan membabitkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau melebihi had alkohol.
Manakala 43 kes dicatatkan bagi kesalahan memandu di bawah pengaruh dadah bagi tempoh sama. Dan dengan itu, sekian sahaja laporan saya dari Parlimen. Sidang Dewan Rakyat sedang berehat seketika dan akan bersambung pada jam 2 petang nanti. Kembali bersama Hamimah di Sri Petang. Silakan.